Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid Ustaz. Okey, hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita, tapi hari ini kita akan pergi kepada bidang lain, iaitu bidang jawi. Okey. Sebelum tu Ustaz nak minta kamu semua mengaminkan doa terlebih dahulu sebelum kita memulakan kelas. Okey, ikut Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Okey, kita pergi kepada isi pembelajaran kita terlebih dahulu. Okey. Ustaz nak kamu semua tengok gambar yang Ustaz nak tunjuk ni. Okey, tengok ya. Okey. Gambar apa ni yang dapat kamu semua lihat? Apa gambar yang kamu lihat ni? Okey. Betul, huruf hamzah. Okey. Di mana biasanya kamu lihat gambar ni? Cuba beritahu Ustaz. Dalam buku. Okey, boleh. Betul. Lagi. Dalam Al-Quran. Okey, semua jawapan kamu betul. Okey. Okey, Ustaz nak tanya kamu semua, adakah kamu semua ni tahu untuk membaca ataupun menulis huruf yang gambar huruf yang Ustaz tunjuk ni? Boleh tak semua? Okey. Nanti Ustaz akan tunjuk cara membaca dan menulis huruf-huruf ini kan. Okey, seterusnya Ustaz nak kamu semua teka tajuk apa kita nak belajar ini. Ya, betul. Kita akan belajar ataupun kita akan sambung topik yang minggu lepas, iaitu kedudukan huruf hamzah di bawah tajuk Kenali Saya. Okey, murid-murid. Kamu semua telah mengenalkan daripada pembelajaran yang minggu lepas. Ustaz rasa kamu semua dah kenal ataupun dah tahu kedudukan huruf hamzah ni. Okey, dia ada berapa kedudukan ni murid-murid? Cuba beritahu Ustaz, ada berapa kedudukan? Iya, betul. Asyik kamu masih ingat lagi apa yang dipelajari pada minggu lepas. Okey, Ustaz akan ulang kembali apa yang kedudukan hamzah, iaitu terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama huruf di atas alif, yang kedua huruf hamzah di bawah alif, yang ketiga huruf hamzah 3/4 daripada garis, yang keempat huruf hamzah setara dengan alif, dan yang kelima iaitu huruf hamzah berumah. Okey, kamu masih ingat belum jenis-jenis ni? Ingat belum? Yang kamu dah belajar minggu lepas tu. Ingat tak lagi ni? Ustaz tanya ni, ingat tak lagi? Okey, bagus. Kamu semua sudah ingat, masih ingat lagi. Okey, seterusnya. Okey, mari kita semua pergi kepada cara nak membaca kedudukan huruf hamzah ni. Okey, cara nak membacanya. Okey, mudah saja. Ikut Ustaz ya. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu huruf di bawah alif. Okey, kita tengok dulu huruf di bawah alif ni. Okey, sebagaimana yang kita semua ketahui, huruf hamzah di bawah alif ni ditulis hanya pada 3 jenis perkataan, iaitu antaranya yang pertama iaitu perkataan yang berasal daripada perkataan Islam ataupun perkataan Arab. Contohnya perkataan Arab apa? Islam ke Islam. Jadi hamzah ni akan jadi bentuk akan ditulis di bawah alif. Okey. Yang kedua, contoh perkataannya adalah hamzah di bawah. Okey, cara kita nak baca Okey. Yang ketiga ataupun perkataan yang bermula dengan huruf i di depan tu. Contohnya kita tengok di sini, email ke apa ke. Okey, dapat lihat dengan lebih jelas ya. Okey, dekat slide Ustaz ni. Semua dapat lihat ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu huruf di atas alif. Okey, Ustaz nak kamu semua ikut cara Ustaz baca ya. Okey, huruf hamzah di atas alif ni ditulis pada perkataan yang bermula huruf alif atau vokal A, E dan I.
yang dimasukkan salah satu daripada imbuhan awalan sin, kaf dan dal, ataupun kita panggil nak mudah ingat iaitu sekedi. Okey. Okey, contohnya kita lihat di sini. Okey, kita lihat contoh yang Ustaz telah sediakan ni. Kita pergi kepada imbuhan dal terlebih dahulu, iaitu okey, di atas. Okey, terlihat huruf hamzah ya selepas huruf dal tu. Dia berada di atas huruf alif. Okey, jadi kita nak baca dia macam mana? Di atas. Okey, ulang kembali. Di atas. Okey, pandai anak-anak murid Ustaz ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf sin, iaitu kita lihat contoh perkataan di sini iaitu ekor. Okey, bagaimana kita lihat imbuhan sin ataupun dalam bahasa Melayu adalah se. Okey, kita lihat di sini sin campur dengan ekor. Okey, kita nak baca macam mana tu? Okey, jadi kita akan baca seekor. Okey, tapi tengok kedudukan huruf hamzah dia. Dia berada di atas alif. Okey, sebab apa dia berada di atas alif? Sebab imbuhan awalan dia iaitu sin ataupun dal ataupun kaf. Lihat di situ. Lihat contoh kaf pula, iaitu ke arah. Okey, jadi huruf hamzah selepas huruf kaf tersebut mesti berada di atas huruf alif. Okey, pandai semua. Okey, murid-murid. Seterusnya mari kita lihat kedudukan hamzah yang ketiga pula, iaitu ianya berada 3/4 daripada garis. Okey. Kita lihat yang pertama, iaitu contohnya perkataan berimbuhan an ataupun i. Kita tengok contoh perkataan dia. Contohnya imbuhan an, Ustaz ambil di sini, iaitu kejayaan. Okey. Ataupun perasaan. Okey. Murid-murid boleh kenal pasti tak imbuhan apa yang ada dalam perkataan tersebut? Ya, an. Okey. Caranya nak baca iaitu perasaan. Okey. Okey, ulang sekali lagi. Perasaan. Okey, lihat kedudukan hamzah ya berada di kedudukan yang mana, murid-murid? Okey, cuba kenal pasti. Ya, betul. Berada 3/4 daripada garis. Okey. Tu contoh imbuhan an. Okey, contoh imbuhan i pula, iaitu Ustaz ambil sini, iaitu contohnya mewarnai. Okey. Imbuhan apa yang ada? I kan? Okey, tengok dalam ejaan mewarnai itu. Dia berada kedudukan hamzah banyak mana? 3/4. Okey. Seterusnya yang kedua iaitu kata nama khas, iaitu contohnya kita tengok adalah nama ong ke ong. Jadi kedudukan dia terlihat slide tersebut berada 3/4 daripada garisan dari awal perkataan. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu kata dasar daripada suku kata gabungan. Okey. Contohnya di sini yang mengandungi AI, AU ataupun UI. Okey, kita lihat dengan jelas contoh perkataannya iaitu kita lihat perkataan suku kata gabungan AU. Okey. Jauh. Murid-murid dapat kenal pasti tak apa suku kata gabungan di situ? AU kan? Okey. Macam mana nak eja jauh? Jim, alif, hamzah, waw, ya. Okey, lihat kedudukan hamzah di situ berada 3/4 daripada garis. Okey, sama juga dengan perkataan lain iaitu laut, lain, air, cuit, kuih. Okey, ikut Ustaz cara nak baca dia. Okey, perkataan yang pertama jauh. Okey. Ikut Ustaz ya. Yang kedua laut. Okey. Yang ketiga lain. Okey. Yang keempat air. Kelima cuit. Dan yang keenam kuih. Okey, lihat di situ merupakan kata dasar daripada suku kata gabungan semua perkataan tersebut. Okey. Seterusnya kita lihat jenis yang keempat iaitu hamzah setara dengan kedudukan garis. Okey.
Nak mudah fahamnya, hamzahnya berada atas garisan. Okey, nak mudah faham murid-murid lah. Okey. Contoh perkataan di sini iaitu perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Contohnya, terlihat slide ni, Ustaz yang sediakan ni. Wuduk ke, doa, Al-Quran, ikhfa, imla ataupun nisa. Okey, ikut Ustaz baca. Wuduk, wuduk, doa, doa, Al-Quran, Al-Quran, ikhfa, ikhfa, imla, imla, nisa, nisa. Okey. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan Ustaz? Okey, lihat di situ kedudukan hamzah dia berada pada atas garisan. Okey. Kita pergi pada yang terakhir iaitu terlihat sini yang terakhir. Kedudukan yang berada di dalam rumah. Okey, macam mana pula yang dalam rumah ni? Dianya macam dalam kawasan. Lihat perkataan yang telah Ustaz tunjukkan ni. Dia macam ada rumah, kiranya hamzah duduk dalam tu. Okey. Perkataan mana yang sesuai untuk hamzah dalam rumah ni? Okey, kebanyakannya iaitu perkataan berasal daripada bahasa Arab juga. Okey, contohnya terlihat di sini lah, slide Ustaz. Malaikat ataupun faedah ataupun tahniah. Okey. Lihat di situ. Kedudukannya kedudukan hamzahnya berada dalam rumah. Okey. Ikut semula Ustaz baca ya. Malaikat. Okey. Malaikat. Faedah. Faedah. Tahniah. Tahniah. Okey. Okey, murid-murid boleh kenal pasti tak kedudukan hamzahnya berada di mana? Okey, betul. Kedudukan hamzahnya berada di dalam rumah. Okey. Okey, seterusnya Ustaz nak, okey, kita dah membaca kan? Okey, sekarang Ustaz nak mengajar pula kamu semua macam mana kita nak tulis hamzah ni mengikut kedudukannya yang betul. Okey, saksikan video yang Ustaz akan tunjukkan selepas ini. Okey. Selepas itu, Ustaz nak kamu semua tulis kembali apa yang Ustaz telah ajar dalam video tersebut. Okey. Nanti hantar tugasan tersebut kepada Ustaz ya.
sebagaimana yang telah Ustaz tunjukkan dalam video tadi. Okey, kalau telah tulis, nanti hantar ke Ustaz, Ustaz semak. Sama ada betul ke tak murid-murid tulis mengikut kedudukan hamzahnya yang betul. Okey. Seterusnya, kita dah ke akhir kelas. Okey. Ustaz nak murid-murid ingat kembali topik apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Cepat bagi tahu Ustaz apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, betul. Hari ini kita telah belajar tentang kedudukan huruf hamzah. Okey, ada berapa jenis? Ada 5. Okey, sebut kan. Yang pertama, di atas huruf alif. Yang kedua, di bawah huruf alif. Betul. Yang ketiga, 3/4 daripada garis. Pandai anak murid Ustaz ni. Okey, yang keempat, apa lagi? Setara dengan garis. Okey, ataupun kita nak mudah faham, atas garis lah. Mudah nak kita faham. Okey, dan yang kelima iaitu hamzah berumah. Okey, hamzah yang ada kat rumah. Okey, seterusnya Ustaz nak yang tugasan yang telah Ustaz berikan tadi, Ustaz nak kamu semua siapkan ya, dan nanti hantar kepada Ustaz melalui Google Classroom. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Ustaz. Sehingga kita bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Okey, syukron. Okey, terima kasih ya anak murid kerana memberikan perhatian yang sepenuhnya.